bila saya berada di island 20 tahun yang lalu, kemudian kembali semula ke Ireland dan sebelum ni saya berada di Finland, memang kita berhadapan dengan situasi-situasi yang menyebabkan saya secara peribadi sebagai penceramah, sebagai seorang ustaz, sebagai seorang cikgu, saya bertanya mungkin di tahap yang lebih daripada pertanyaan yang mungkin ditanya dengan secara casual oleh orang lain yang memerhati, iaitu kalaulah tanpa Al-Quran, tanpa hadis Nabi SAW, tanpa keimanan kepada Allah, tanpa Islam, tanpa agama, 12 dompet yang dicicirkan di Helsinki, 11 pulang dengan selamat kepada pemiliknya. Ya, hanya satu saja yang hilang. Apa yang menyebabkan orang di Helsinki itu amanah? Dan saya sebagai orang yang duk berceramah tentang Islam, kenapa Muslim mungkin tak boleh buat macam tu? Kalau 12 wallet jatuh dekat KL, boleh dapat balik tak? Wallet berkenaan. Saya tanya. Jadi, kalau nak tanya dengan bentuk yang lebih, orang kata, kontroversi lagi, kalau tanpa agama, orang boleh jadi baik, apa perlunya manusia kepada agama? Apa yang saya nak ceramahkan, yang saya nak bising-bising benda-benda tadi? Yang kemudian mungkin dalam politik, orang duk kata, pemimpin mesti Muslim, kena orang Melayu, kena begitu dan sebagainya. Akhirnya, yang rasuah adalah Muslim, adalah Melayu. So, di mana nilai kemelayuan Melayu? Di mana harga Islam Muslim? Kalau benda yang sangat fundamental, tak ada orang akan menafikan mencuri itu kesalahan. Pencuri pun tak suka pencuri. Pencuri akan marah kalau barangnya dicuri, kan? Tak ada pencuri yang suka pencuri. Tapi, kenapa boleh berlaku di kalangan mereka yang sangat menitik beratkan agama? Saya berada dalam keadaan yang sangat dilema dan saya tidak boleh bercakap menjawab pertanyaan ini dengan sambil lewa. Saya mesti go fundamental. Di mana benda itu datang? Dan bila saya sendiri 4 tahun, saya berada di Finland, saya memerhatikan kepercayaan. Naik kereta api, tak ada orang cek. Tapi orang tak tipu beli tiket. Orang akan beli tiket. Kenapa mereka buat begitu? Adakah mereka terfikirkan Tuhan? Mereka tak percayakan Tuhan. So, ia adalah sesuatu yang sistemik. Ada sesuatu yang berlaku di sekeliling. Bagaimana ekonominya diatur. Bagaimanakah keperluan asas masyarakatnya dipenuhi. Bagaimanakah keadaan di mana orang terpaksa mencuri untuk makan. Dielakkan daripada berlaku. Dan kerana itu, orang Finland contohnya kena sabarlah. Bayar cukai tinggi, beli barang mahal dan mereka perlu hidup secara yang sangat minimalistik. Diorang tak buang duit beli barang-barang perhiasan cantik-cantik kat rumah, asyik tukar baju ke, gila shopping ke apa ke. Mereka tak buat benda-benda yang macam tu because bila mereka kerja, separuh daripada pendapatan cukai. Masyarakat terselamat daripada kemiskinan, pendidikan percuma. Maka tidak ada sebab untuk orang mencuri semata-mata untuk survival. Kemudian, pendidikan dia macam mana pula datang? Maksudnya apa yang kita semai, itulah yang kita akan tuai. So, dekat Malaysia, kita kata akhlak penting. Ya? Tetapi, sebenarnya akhlak tidak diberi keutamaan. Pelajar yang cemerlang ialah yang straight A. Kalau pelajar berakhlak terpuji, tapi lemah akademik. Di Sanjung, saya ada pengalaman kecil melihat apa yang terjadi kepada anak saya. Dia telah disenaraikan untuk menjadi pengawas di sekolah. Tapi bila keputusan periksa dia keluar, dia tidak begitu cemerlang. Dia digugurkan daripada jawatan pengawas tadi itu kerana keputusan peperiksaan dia. Saya bukan tekilan anak saya jadi pengawas teknik. Itu memang tak ada kena-mena. Saya tak peduli pun benda tu. Tapi how it shows. You cakap akhlak penting. Tapi sistem kita tak beri merit pun kepada akhlak. Ada orang dapat markah ekstra sebab berakhlak dengan akhlak yang baik. Tak ada. Tapi kalau pelajar, contohnya akademik bagus. Walaupun dia kaki buli, walaupun dia menganiaya orang, tapi sebab dia akademik bagus ataupun dia bola sepak, dia adalah hero dekat sekolah. Sekolah akan pertahankan. Jadi kalau sekiranya begitulah cara masyarakat kita meletakkan sebenarnya, akhirnya akhlak penting kat mana? Perhimpunan pagi, pokpek, meletih. Kan? Marah.
imam marah, mak bapak marah, guru besar marah, cikgu marah. Tak ada apa pun. Dan lagi sedih kalau kita fikirkan masyarakat kita, pemimpin-pemimpin yang tidak berakhlak ditolak. Tidak ditolak. Jadi akhirnya, kita akan tuai apa yang kita semai. Walaupun dalam agama kita, ada penekanan yang sangat-sangat mendasar tentang akhlak. Tapi sebab bukan itu yang kita nak benda lain. Kita nak kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C. Maka kita dapat apa yang kita nak tu lah. Lagi sedih kalau yang kita nak tu pun kita tak dapat lah, kan? Jadi sebab itulah saya berpandangan masyarakat di negara barat ini ataupun di sebelah timur macam dekat Jepun contohnya, sifat pembersih, trust, tidak berbohong, mereka dapat benda itu sebab mereka memang berusaha supaya perkara itu berlaku, dan bila perkara itu berlaku, dia diberikan nilai dalam pekerjaan di sekolah. Saya tidak mahu menjadi seorang yang pesimis, macam dengan mengatakan bahawa memang tak boleh nak buat apalah, tak tahulah, tak nak kata apa dah, tunggu masa nak tunggu terbalik je lah. Kita tak nak macam tu. Pada kita, semua ini terjadi bukan agama yang salah, tetapi semua ini terjadi kerana ada sesuatu yang hilang dalam keberagamaan kita, iaitulah sisi berakhlak tadi. Dan ketika mana seorang itu amanah, seorang itu bekerja bersungguh-sungguh, trustworthy dalam pekerjaannya, itu tidak pula menjadi justifikasi untuk mengatakan sekiranya ada perkara yang mereka percaya salah, ada amalan mereka dalam kehidupan seharian, kehidupan peribadi mereka yang salah, maka kita kata, oh, yang itu tak salah sebab mereka still orang yang baik. Tidak, yang betul-betul, yang salah-salah, kita kena properly letakkan benda ni, maka lahirlah beberapa ratus muka surat yang dinamakan sebagai sisi berakhlak yang hilang. Yang ada kat Zuma, saya tak ada lagi, tak dapat lagi.